Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita masuk ke subtopik yang ketiga iaitu 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Jika sebelum ni awak telah pun belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam manusia, jadi dalam topik ni kita juga akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah cahaya, air, graviti dan sentuhan. Gerak balas tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu tropisma dan gerak balas nasib. Tropisma. Ini adalah jenis gerak balas tumbuhan yang pertama. Tropisma merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Bahagian tertentu pada tumbuhan akan tumbuh ke arah atau tumbuh menjauhi rangsangan yang dikesan. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif, manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan dikenali sebagai tropisma negatif. Gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Gerak balas tropisma yang pertama bagi tumbuhan ialah fototropisma. Foto bermaksud cahaya. Jadi fototropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisma positif. Bila kita sebut positif, positif ni maksudnya dia bergerak ke arah cahaya. Fototropisma, gerak balas terhadap cahaya kan, adalah positif. Bahagian pucuk tumbuhan, pucuk ialah bahagian daun dan bawah ni adalah bahagian akar. Bahagian pucuk tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya. Bahagian yang bergerak ke arah cahaya disebut fototropisma negatif, iaitu tumbuh ke arah cahaya. Ini boleh dibuktikan apabila awak menanam biji benih kacang hijau dan selepas 3 hari awak akan dapati pokok ataupun biji benih kacang hijau yang telah tumbuh tadi akan condong ke arah cahaya matahari. Oleh sebab tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis, maka fototropisma positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Ini adalah proses untuk tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan yang berwarna hijau boleh buat makanan dia sendiri dengan syarat mesti ada cahaya matahari. Sebab itulah bahagian daun atau bahagian pucuk tumbuhan dia akan condong, dia akan sengit pergi menuju ke arah cahaya. Jadi pucuk tumbuhan adalah fototropisma positif. Gerak balas tropisma yang kedua ialah hydrotropisma. Hydro bermaksud air. Jadi hydrotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap air. Akar tumbuhan menunjukkan hydrotropisma positif, iaitu tumbuh ke arah sumber air. Hydrotropisma positif ini membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Bahagian akar dia akan pergi jauh ke dalam tanah kan. Sambil dia bergerak jauh dalam tanah tu, dia akan cari bahagian mana yang mengandungi air. Jadi bahagian akar dan pucuk, akar akan ambil air, pucuk akan ambil cahaya matahari, kedua-duanya akan membantu proses fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat makanan sendiri.
Gerak balas tumbuhan yang ketiga ialah geotropisme. Geo bermaksud tanah. Okay. Ataupun dalam kes ni kita rujuk kepada graviti. Geotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif, iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Pernah awak tengok akar tumbuhan naik ke langit? Tak pernah, betul tak? Jadi akar tumbuhan memang sifat dia geotropisme. Dia bergerak mengikut arah graviti, tarikan graviti. Geotropisme positif ini membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Maksudnya, geotropisme positif ini menyebabkan tumbuhan dapat mencengkam dengan lebih kuat dan seterusnya pokok tu lebih stabil. Kedudukan dia lebih stabil. Pucuk tumbuhan pula menunjukkan geotropisme negatif atau tumbuh ke atas menentang arah graviti. Bahagian pucuk, pucuk ialah bahagian yang paling atas pada pokok ataupun lebih pada bahagian daun lah. So bahagian daun dia tak akan tumbuh ikut arah graviti. Bahagian daun akan tumbuh ke arah atas mengikut arah cahaya. Manakala akar akan tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Jadi bahagian akar mempunyai gerak balas geotropisme positif. Maksudnya akar ni tumbuh mengikut arah graviti. Manakala bagi bahagian pucuk ialah geotropisme negatif. Kerana bahagian pucuk bergerak menjauhi graviti. Geotropisme negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuhan tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi geotropisme positif oleh akar dan geotropisme negatif untuk bahagian pucuk akan menyebabkan pokok tu dia tumbuh tegak ke atas. Gerak balas yang keempat bagi tumbuhan ialah tigmotropisme. Tigmo bermaksud sentuhan. Jadi tigmotropisme merujuk kepada gerak balas terhadap sentuhan. Sulur paut atau batang lilit merupakan tigmotropisme positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Rujuk gambar di sebelah, awak boleh nampak tendrils. Okay, ini dipanggil sebagai sulur paut. Sulur paut ni fungsi dia melilit apa-apa je yang bersentuhan dengan dia, tapi bukanlah dalam macam ular, faham tak? Ular kalau dia melilit cepat, betul tak? Tapi yang ni tumbuhan, lilitan dia tu berlaku perlahan-lahan. Contohnya pokok tu terkena atau tersentuh dengan pagar. Jadi dia akan melilit ke pagar untuk memanjat pagar supaya dia dapat mendapatkan cahaya matahari dan sokongan. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperoleh cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Akar menunjukkan tigmotropisme negatif apabila mengelak sebarang objek yang menghalangnya mencari sumber air. Akar kan bahagian akar pokok dia akan mengelak daripada objek. Okay, untuk tujuan apa? Supaya dia dapat bergerak bebas untuk mencari air. Gerak balas yang kedua untuk tumbuhan adalah gerak balas nastik. Gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan tersebut. Tadi awak dah belajar tentang gerak balas tropisme. Tropisme dia sangat bergantung kepada arah. Bahagian yang bergerak ke arah air dipanggil sebagai hydrotropisme positif. Bahagian yang bergerak menjauhi air dipanggil sebagai hydrotropisme negatif. Tetapi untuk gerak balas nastik, ia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Gerak balas nastik berlaku lebih cepat daripada tropisme. Contohnya, pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan dengan menguncupkan daunnya apabila disentuh.
Gerak balas nastik ini bertindak sebagai pertahanan pokok semalu daripada musuh dan angin yang kuat. Ini ialah pokok periuk kera. Pokok periuk kera dipanggil juga sebagai tumbuhan karnivor. Karnivor bermaksud apa dia? Makan daging kan? Karnivor, makan daging. Jadi tumbuhan ni ataupun periuk kera ni dia akan tangkap serangga-serangga yang bersentuhan dengan dia. Ini juga merupakan salah satu gerak balas nastik. Jadi mari kita simpulkan apa yang kita dah pun belajar pada hari ini. Ini adalah tumbuhan dan ini adalah bahagian pada tumbuhan. Basically, bahagian pada tumbuhan kita kelaskan kepada 3. Bahagian pucuk, bahagian batang dan bahagian akar. Dari segi gerak balas nastik, bahagian pucuk ialah geotropisme negatif. Kerana bahagian pucuk bergerak menjauhi graviti. Bahagian pucuk juga adalah hidrotropisme negatif. Kerana bahagian pucuk juga bergerak menjauhi air. Bahagian pucuk merupakan fototropisme positif. Kerana bahagian ini bergerak ke arah cahaya. Positif bermaksud dia bergerak ke arah apa? Foto adalah gerak balas terhadap cahaya. Jadi pucuk fototropisme positif. Yang lagi 2 iaitu geotropisme dan hidrotropisme adalah negatif. Bagi bahagian akar pula, akar merupakan geotropisme positif. Kerana bahagian akar bergerak ke arah tarikan graviti. Bahagian akar juga adalah hidrotropisme positif. Kerana bahagian akar juga bergerak ke arah air. Manakala bagi fototropisme, bahagian akar merupakan fototropisme negatif kerana bahagian ini tidak bergerak ke arah cahaya. Dia bergerak menjauhi arah cahaya. Kesemua gerak balas ini disebut sebagai gerak balas tropisme. Terdapat satu lagi gerak balas tropisme iaitu tigmotropisme. Tigmotropisme ni melibatkan tumbuhan yang tidak berkayu yang apabila dia bersentuhan dengan objek ataupun pagar, dia akan cenderung untuk melilit objek tersebut. Bila sesuatu tumbuhan yang tidak berkayu bersentuhan dengan pagar katakan, jadi dia akan melilit pada pagar untuk tumbuh lebih tinggi. Kenapa dia nak lebih tinggi? Kerana dia nak lebih mudah mendapatkan cahaya matahari dan apabila dia melilit tu dia akan membentuk cengkaman yang kuat untuk meningkatkan sokongan tumbuhan tersebut. Jadi terdapat 4 tindak balas tropisme pada tumbuhan. Geotropisme, hidrotropisme, fototropisme dan tigmotropisme. Negatif bermaksud bergerak menjauhi, manakala positif bergerak mendekati. Gerak balas tumbuhan yang kedua ialah gerak balas nastik. Gerak balas nastik merupakan gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Adakah gerak balas ini bergantung pada arah seperti mana gerak balas tropisme? Tidak. Gerak balas nastik tidak bergantung kepada sentuhan. Tidak bergantung kepada arah. Apa lagi ciri-ciri gerak balas nastik? Gerak balas nastik juga berlaku dengan laju ataupun pantas. Contoh bagi gerak balas nastik ada 2. Yang pertama ialah pokok semalu. Pokok semalu, terutama bahagian daunnya, apabila disentuh dia akan menguncup.
Contoh yang kedua ialah pokok periuk kera. Apabila serangga yang berterbangan di sekeliling pokok periuk kera terlanggar pokok tersebut, pokok ini akan menangkap serangga tersebut. Jadi pokok periuk kera juga dipanggil sebagai tumbuhan karnivor, iaitu tumbuhan yang makan haiwan. Itu saja summary kita untuk hari ini. Topik 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan.